Jadi fokus ilmu bintang dalam Islam, dia ada satu fokus yang lain. Okey. So jadi dia berdasarkan daripada surah Qaf ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka dengan tidak bertiang, bagaimana kami membenanya dengan rapi, serta kami menghiasinya dengan bintang-bintang, dan dengan keadaan tidak padanya retak renggang. Kita boleh salinkan surah Qaf ayat ke-6. Surah Qaf ayat ke-6 ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita lihat atas kita ni, iaitu cakrawala kita ni apa yang ada. Jadi tuan-tuan sekalian, di atas kita ni sebenarnya kita ni duduk dalam satu galaksi dipanggil, dan di atas sana ni dia ada beribu lagi galaksi yang lain. Jadi galaksi yang ada kalau dipetakkan dalam bentuk bulat bumi, ini galaksi kita. Maknanya dalam satu petak bulatan macam bumi juga yang di angkasa. Jadi yang bulat itu adalah galaksi. Yang dan setiap bulat itu akan ada satu matahari dan keliling ada bintang-bintang. Ahli astronomi tidak tahu betapa besarnya alam ini. Tak ada siapa tahu. Alam ini besar, tak ada siapa tahu. Kita cuma dapat satu perkhabaran daripada kisah Nabi Isra dan Mi'raj. Tu je, iaitu Nabi SAW keluar daripada alam ini. Jadi sebab Nabi menaiki binatang tunggangan burak. Burak ni maksudnya birkun, iaitu kilat ataupun cahaya. Sebab tu Nabi boleh pergi keluar dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada sampai sekarang ni saintis berjaya buat satu kenderaan selaju itu. Kita berjaya buat jet, 5 kali bunyi, 6 kali bunyi, tapi selaju cahaya tak ada. Tak wujud lagi. Jadi maknanya mengenai alam semesta ni, kita boleh dapat daripada hadis Nabi macam mana Nabi pernah keluar daripada alam semesta ni. Berapa besar, astronomi tak pernah tahu berapa besar. Tapi yang mereka tahu bahawa alam ni makin berkembang. Maknanya kalaulah cakrawala ni dia dipetakan macam bulat, macam bumi, macam yang kita tengok gambar ni, mana dia makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Mereka buat pencerapan makin besar, dan pencerapan tu bersambung di batu generasi ke satu generasi, makin besar, makin besar, makin besar ni. Dan mereka mematikan pencerapan cahaya yang sampai di muka bumi ini. Ini asas kepada surah Qaf ayat ke-6, asas kepada ilmu falak ataupun ilmu bintang lah dalam Islam ni. Okey. Kita cerita mengenai galaksi kita. Dalam bahasa Melayu dipanggil Bima Sakti ataupun Milky Way. Dalam bahasa saintis dia, Milky Way ni dia punya bentuk dia macam bulat ring macam tu lah. Ia adalah galaksi tempat kita tinggal sekarang, yang terdapat sistem suria kita sendiri. Milky Way kalau orang barat memanggilnya berasal daripada bahasa Latin Galaxias Kalos. Dan Bima Sakti ada, kita ni bersaiz sederhana, terdapat 100 ke 300 bilion bintang dan saiz. Dengan saiz ia memiliki 100,000 tahun cahaya. Ini kiraan bukan kilometer dah, ini kiraan cahaya dah. So maksudnya ini pun bersaiz sederhana. Okey. So jadi kedudukan Bima Sakti kita ni kalau dipandang daripada atas, Milky Way atau Bima Sakti ni, ini bentuk dia. Bentuk dia ada, sekejap sikit depan sikit naik, boleh saya tunjukkan. Okey. So kami boleh tak tolong belakang sikit? Saya boleh tengok. Boleh? Okey. Boleh nampak tak? Di sana boleh nampak sikit. Okey. Okey. So dia ini dipanggil Milky Way atau Bima Sakti kita ya. Daripada pencerapan yang sekarang lah. Ni kalau daripada pandangan sisi matahari kat sini, ini kalau kita sekarang ni tengok ke langit. Daripada pandangan daripada dalam, kita dalam galaksi kita, ni kita nampak sini. Tapi sebenarnya kita nampak ni adalah sisi sini ya. Sisi tepi macam ini ya. So jadi
maknanya kedudukan bima sakti kita yang Allah sebut sedekah fa'il ke-6 tadi ya. Kamu tengok belakang atas kamu ni, cuba kamu perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Okey. Galaksi yang paling dekat dengan kita dipanggil Andromeda. Okey, Andromeda ni sebenarnya suatu orang astronomi Islam bernama Abdurrahman As-Sufi. Dia yang mula-mula kata sebalik kita punya alam semesta ni ada alam semesta yang lain. Kan? Kemudian diperdebatkan sehingga pada tahun 1925 Edwin Hubble dapat mencerap bintang di situ. Kan? Ia 2 kali bima sakti dengan memiliki diameter 220,000 tahun cahaya. Kita 100,000 tahun cahaya tadi. Ni 2 kali ganda lebih besar. Dia ada 1 trilion bintang. Kita tadi 100 hingga 300 bilion bintang. Dia ada 1 trilion bintang. Jadi Andromeda ni, Andromeda, kejadian Andromeda ni sebenarnya dia dua galaksi yang berlanggar, menjadikan dia adalah memang besar lah. Dia ada 2 galaksi yang berlanggar. So jadi memang astronomi cakap adakah besok kita punya ni Milky Way dengan Andromeda ni juga akan berlanggar pula, kan? Adakah kita juga akan berlanggar antara galaksi ni pula, sebab Andromeda ni ada pelanggaran 2 galaksi. Okey, jadi kalau kita tengok adakah Andromeda ni akan bertembung dan bima sakti, ada 3 surah yang Allah sebut dalam Quran, wallahu a'lam. 3 surah. 1 surah At-Takwir ayat 1 dan 2. At-Takwir ayat 1 dan 2 Allah pernah sebut satu hari nanti, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, apabila matahari dilingkari cahaya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerakkan. 1 surah At-Takwir. Surah Al-Infitar ayat 1 dan 2 juga Allah sebut idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Benda ni Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Insyiqaq Allah juga sebut. Allah SWT menyatakan idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Surah Al-Insyiqaq. Kan? Jadi mana 3 surah ini Allah sebut bahawa bintang-bintang nanti akan berselerakkan. Kalau dulu kan, Andromeda ni 2 galaksi pernah bertembung, dan memang astronomi tersebut adakah dia juga akan melanggar kita punya pula Milky Way kita atau bima sakti kita, wallahu alam, kan? Tapi dalam Quran Allah ada sebut benda ni satu hari nanti bintang-bintang tu akan berlanggar sesama sendiri. Ini ilmu falak, betul Allah sebut. Kita tengok langit, cuba perhatikan langit, cuba perhatikan. Bila kita habis kelas ni, kita akan tengok langit, kita akan lebih appreciate apa yang ada ke atas ni, kan? Menurut Al-Quran. Dan bintang-bintang yang ada ke atas ni Allah Subhanahu wa taala sebut dia boleh mati, kan? Dan apabila mati dia meletup dia dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Allah sebut fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Selain itu sungguh ngeri ketika langit pecah belah lalu menjadi merah mawar berkilat seperti minyak. Ini benda yang pernah dicerap oleh ahli astronomi kita. Jadi maknanya bintang-bintang ni dia boleh sampai masa dia boleh meletup, dia boleh mati. Dan apabila mati itu memang bentuknya itu macam bunga. Allah sebut surah Rahman ayat 37. Ini yang sedap. Fakanat wardatan kaddihan. Kaddihan, seperti pecahnya itu seperti bunga, yang mawar warna merah berkilat seperti berminyak, benda itu. Ini benda yang pertama. Dan bila kita sebut ilmu falak, kita akan lihat maknanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam cerita perkara ni, menyebut kepada benda ini.